So hi guys and assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Okay, siapa-siapa yang baru dekat YouTube channel ni, thank you so much for watching. And terima kasih sebab sudi subscribe Putri punya YouTube channel. And kepada siapa-siapa yang dah lama subscribe Putri, berterima kasih kat korang sebab korang sudi lagi nak tengok video-video Putri. Okay, jadi hari ni sebenarnya Putri nak buat YouTube mengenai, kalau korang tahu, bila seseorang tu dah bercinta kan, macam korang lah kan, daripada single lepas tu bercinta, bila dah lama-lama bercinta tu, korang mestilah nak hidup dengan pasangan korang kan. Bila betul-betul serius, okay, masa tu lah kita sibuk nak berkahwin. Jadi persiapan kahwin ni macam-macam pula ragamnya, macam-macam lah, macam banyak gila lah prosedur yang korang kena buat. Macam contoh, kalau korang nak tahu, korang boleh je pergi tengok video Putri yang lain. Masa kat situ Putri ada buat pasal nikah. Okay, masa tu memang Putri punya pengalaman nikah online, tapi dia punya prosedur sama je. Okay, jadi sebenarnya hari ni Putri nak buat mengenai, kalau korang tahu, bila kita kata berkahwin tu, macam cakap tadi, dia ada fasa-fasa dia. Jadi fasa-fasa dia yang pertama adalah mesti nak kena merisik. Bila dah merisik orang tu, lepas tu mestilah sibuk nak bertunang. Bila dah bertunang, berikat tunang apa tu selama berapa, ikut korang lah, 6 bulan ke, 2 tahun ke, setahun ke. Apa ni semut? Manis sangat kot tu semut datang. Okay, lepas tu kita ada yang last kali kita akan bernikah, dan seterusnya kalau kita nak buat majlis bersanding. Okay, jadi semuanya ada prosedur. Tapi hari ni sebenarnya Putri nak kongsikan dengan korang mengenai satu topik, iaitu merisik. Okay, kalau macam korang tahu, ramai yang salah anggap merisik tu sama macam bertunang. Tapi sebenarnya kalau ikut adat, sebenarnya merisik ni adalah fasa pertama sebelum bertunang. Tapi macam zaman sekarang, diorang dah tak ada dah merisik, sebab zaman sekarang dah ada teknologi kan. Macam kita kata dah ada handphone, boleh WhatsApp, boleh call. Okay, macam betul-betul suka orang tu, okay, kita boleh nak contact, okay, mak bapak dia. So benda-benda tu semua diorang sekalikan je, diorang jumpa masa bertunang je. Jadi cepatlah prosesnya. Okay, tapi ada juga yang dia nak buat memang betul-betul ikut macam adat Melayu. Kiranya dia akan merisik dulu, lepas tu bertunang, dan akhirnya akan berkahwin. Jadi macam biasa, Putri akan explainkan mengenai merisik ni. Jadi korang tahu tak merisik ni apa benda? Okay, merisik ni adalah di mana time tu wakil daripada pihak lelaki kan, diorang diorang wakilkan lah, macam mak ayah, lepas tu saudara yang paling rapat. Macam contoh mak cik kau ke, pak cik kau ke kan, datanglah ikut sekali. Okay, jadi sekali lagi Putri nak ingatkan, kalau merisik ni dia tak sama macam bertunang tau. Okay, korang faham tak apa maksud Putri? Maksudnya kat sini, kalau merisik mengikut adat zaman dulu, diorang ni kan macam tak ada teknologi macam kita, tak ada call, tak boleh nak WhatsApp, tak boleh nak video call, tak boleh nampak pun figure perempuan tu macam mana, lelaki ni macam mana kan. Kalau macam zaman sekarang tengok dekat handphone, oh segak anak kau macam tu. Tak ada, sekarang tak ada macam tu. Dulu tak ada macam tu, sekarang je macam tu. Jadi sebab tu sekarang tak ramai sangat orang Malaysia, sebab dia dah kenal ataupun diorang dah call kan. Jadi time lepas tu diorang boleh just terus bertunang lah, bincang masa dekat bertunang tu. Lain pula macam merisik ni. Okay, merisik ni sebenarnya diorang ni macam daripada pihak lelaki, dia buat tinjauan. Okay, diorang datang kat rumah, lepas tu dia tengoklah pihak perempuan ni, nak tanya dah ada yang berpunya ke belum kan. Kadang-kadang tak tahu. Macam zaman dulu kan tak ada kontak-kontak macam tu kan. Macam kok-kok lah datang merisik, tiba-tiba, oh minta maaf lah, anak perempuan saya ni dah bertunang orang lain. So kat situ untuk mengelakkan, okay, untuk mengelakkan ada selisih faham dekat situ. Dan lagi satu, kalau korang tahu, merisik ni pun sebenarnya ada benefit dia tahu, di mana time tu lah korang boleh nampak keikhlasan pasangan korang betul-betul serius ke, main-main ke, okay, betul-betul nak kahwin ke. Korang faham tak? Kadang-kadang ni pihak lelaki ke pihak perempuan ni, kadang-kadang pihak lelaki ni ada kedekut lah, tak bagi cincin. Okay, lepas tu ada pula kadang-kadang macam family yang tak suka. So benda-benda macam tu semua kita boleh nampak lah masa time-time merisik tu. Dan kalau korang nak tahu juga, korang jangan pelik tau kalau masa merisik ni tak ada nak bincang-bincang pasal hantaran ke apa semua, tak ada. Sebab merisik ni hanya untuk tanya dia dah berpunya ke belum, dan
korang tak apa ni, kiranya kena masuk ke fasa lain. Okay, nanti masa bertunang nanti baru kita explain macam mana pasal hantaran. Sebab masa bertunang tu lebih ramai lah, maksudnya saudara mara kita hari ni. Dan ada yang dengar, ada yang boleh jadi saksi berapa hantaran dia, berapa dia punya dulang perkahwinan dia. So kos-kos perbelanjaan siapa yang tanggung, semua benda tu time bertunang tu nanti baru betul-betul explain, betul-betul cerita lah. Tapi bagi Putri lah, untuk elakkan salah faham, okay, nak elakkan takut lah nanti kan apa ni, sebab benda ni pasal hantaran tau. Macam sekarang ni kan diorang sangat sensitif pasal hantaran-hantaran ni. Jadi make sure korang dengan pasangan dah bincang dulu. Sebab sekarang kan ada call, ada WhatsApp, bukannya apa ni, tak ada benda-benda tu semua kan. Jadi korang boleh je contact and tanya macam mana pasal hantaran, macam mana. Sebab nanti kita berbincang, lepas tu kita tanya pendapat parents kita dulu. Sebab nanti masa dekat bertunang tu, jadi benda tu akan smooth dan tak akan susahkan kita lah. Firstly, apa yang korang kena buat, macam pihak lelaki ni, dia pilih je siapa yang dia rasa paling rapat untuk settlekan pasal merisik ni lah. Sebab merisik ni kalau korang tahu, tak perlu ramai-ramai pun, macam mak ayah dia, lepas tu pakcik, makcik, macam tu je lah. Tak payah ramai-ramai sangat. Sebab time tu pun belum confirm kan, datang situ hanya nak bertanya dah berpunya ke tak ke. Sebab untuk mengelakkan, tak payahlah korang nak ajak-ajak rombongan jiran-jiran sebelah, macam oh datanglah saya nak merisik ni. Tak payahlah. Sebab benda tu pun kita tak confirm. Kita cuma nak datang situ and tanya dia dah berpunya ke belum. Itu adalah point. Okay, point kenapa kita kena merisik dia, sebab nak tanya dia dah berpunya ke belum. Okay, so korang jangan overconfident. Kalau tiba-tiba, kadang-kadang tak tahulah, kadang-kadang kita crush ke ataupun suka seseorang tu, kita main masuk merisik. Okay, masuk minang dia lah apa semua. Last dia tolak. Lepas tu korang sedih. So siapa yang malu kat sini? Jadi benda untuk dielakkan benda-benda macam tu, make sure korang datang dengan korang punya saudara yang rapat, mak ayah korang ataupun pakcik-pakcik korang. Macam tu je lah. Okay, jadi korang firstly korang kena bagi tahu dengan korang punya pasangan yang korang nak datang merisik. Okay, pihak lelaki kena bagi tahu pihak perempuan yang betul-betul nak datang merisik. Dan pihak perempuan tu pun jangan macam oh okey datanglah tanpa bagi tahu mak ayah dia. Kok nanti masa diorang ni bergaya nak merisik, kau ingat senang ke nak ambil cuti semua? Kalau contoh orang tu kena kerja, pakcik makcik dia kena kerja ke, nak datang dah jadi satu hal. Jadi time tu kena inform. Okay, pihak perempuan pun kena bagi tahulah dekat mak ayah dia yang okay macam sini, mak ayah sebenarnya dia ni nak datang merisik pada minggu ni, pada hujung minggu ni, boleh ke mak ayah ada free ke, macam gitu kan. Jadi time tu bolehlah nak bagi tahu kan. Okey, jadi bila dah confirm barulah bagi tahu. Janganlah korang senyap, oh okey datang je lah hujung minggu ni, mak ayah ada. Tiba-tiba mak ayah tahu hujung minggu tengok pergi mana, tak tahu pergi berjalan apa, kat rumah tak ada orang. Jadi time tu membuatkan benda tu jadi faham tak, sia-sia. Dan pihak lelaki pun mesti marah macam apa dia ni, kau kata nak suruh merisik, nak masuk rumah orang ni pun tak ada orang langsung. Jadi benda-benda ni semua untuk kita elakkan lah, supaya yelah kita nak buat benda baik kan. Kalau boleh janganlah masa first impression dia tu korang dah bagi macam marah lah dekat family pihak lelaki. Dan pihak lelaki pun kena inform pihak perempuan. Tak adalah komen terjah ke Assalamualaikum saya datang nak merisik, macam itu tak adalah. Okay, jadi sebenarnya benda ni akan jadi sah ataupun official bila mana pihak lelaki memang dah sampai dekat situ, dekat rumah pengantin pula, kat rumah pihak perempuan ni diorang dah sampai. Lepas tu time tu pun barulah official datang merisik. Jadi dia masa merisik ni dia nak tengok lah adab kita, tingkah laku kita, kita punya impression terhadap pihak lelaki, pihak perempuan dan pasangan tu sendiri. Okay, kalau korang tahu masa merisik ni perempuan, okay, macam perempuan dia nak tengok tu, korang janganlah nak berlego-lego, nak dengar apa yang dia cakap ni, apa yang nak bincangkan. Tak payah. Okay, basically korang kena duduk je dekat dalam bilik, jangan nak dengar-dengar apa yang nak cakap. Okay, melainkan lah kalau dia ni panggil macam mana perempuan tu, mana anak awak, meh lah duduk sini sekali kan, itu lain cerita. Tapi kalau contoh dia pun tak ada cakap apa-apa, korang tak payah mandai-mandai. Melainkan time nak hidang makanan, nak hidang air, time tu korang adalah. Lepas tu korang masuk bilik dan korang tunggu je lah
apa benda yang diorang nak borak, berbincang lah apa semua tu. Lepas tu korang kalau boleh lah, kalau korang dah kenal family korang each other, maksudnya memang dah rapat sangat kan, tak payahlah beria-ria nak berpantun bagai. Okay, takut apa tahu nanti beria sebab semua orang tahu pantun, tapi masalahnya nanti time masa tu kekok pula jadinya. Macam mana nak balas balik pantun dia, sebab tak ramai orang yang pandai nak reka pada waktu tu. Kepala dia nak proses macam apa nak cakap kan, tak ada. Okay, so benda tu sangat penting ya. Sebabnya kalau korang dah kenal, better tak payahlah nak berpantun-pantun, straight to the point. Cakap saya datang nak merisik ni, anak saya pun dah suka nak awak, anak awak pun dah suka nak saya, kita tu geda-geda lah. Masa merisik ni lah, pihak perempuan ni pun janganlah korang tunjuk gaya gangster macam tomboy, tak ada. Okay, jagalah batas sikit, macam sopan. Okay, depan, sebab yelah nak jadi mak ayah apa, bapak mertua, mak mertua kan. Jadi korang pun kena jaga adab. Dan time tu pun macam lelaki dengan perempuan ni, korang kena senyap. Tu bukanlah senyap, tapi kalau macam pihak lelaki nak tanya macam pasal pihak perempuan kan, macam lelaki nak tanya, better korang tanya je keluarga dia. Jangan straight to the point tanya dekat perempuan tu. Okay, dekat pasangan korang. Sebab apa? Nanti benda tu macam jadi tak sopan lah, macam tak ada adab. So basically benda tu adalah satu benda yang memang sangat penting lah. Sebab time merisik tu mesti dia tanya, anak kau kerja apa, belajar kat mana, mesti tanya gaji berapa. Benda-benda tu semua penting sekali. Macam pihak lelaki ni kenalah cakap kan dengan family sana, cakap terima kasih sebab sudi terima kedatangan. Korang mesti kena cakap bagi pihak lelaki, korang kena cakap terima kasih sebab terima kedatangan kat sini, dapat terima apa risikan ni, macam tu. Jadi benda-benda tu sangat penting, sebab nanti tak lama lagi korang tak lama lagi mak ayah korang akan jadi besan. Jadi benda-benda tu semua kenalah nak eratkan lagi hubungan tu, kenalah buat macam tu. Supaya tak adalah macam, oh ada ni aku nak datang merisik, penat-penat ni tak ada langsung nak cakap terima kasih. Kadang-kadang ada orang macam tu tau, sebab dia tunggu-tunggu orang tu untuk cakap thank you dekat dia. Ada tau orang macam tu. Time ni adalah tiba masa lepas merisik tu, dia macam ada family yang macam terus bagi jawapan macam ya, okay dah suka sama suka, teruslah jalankan je lah, kita boleh lah nak tunangkan diorang ni. Tapi lain pula dengan ada keluarga yang macam bagi masa, tolong ya nanti macam contoh semua dah settle, bagi saya masa dalam seminggu, okay, untuk fikir ke, untuk nak tolak ke. Untuk family lelaki ni tak boleh lah nak maksa macam kan anak saya dengan awak dah suka sama suka, apa lagi teruskan lah, macam tu. Tapi kita kena hormat keputusan pihak perempuan. Macam okey lah kalau macam tu, bagi saya masa dalam seminggu ke ataupun 2-3 hari ni ke untuk fikir nak terima ke nak tolak, macam tu. Sebab benda ni, masa ni amat dititik beratkan lah. Even kalau contoh kadang-kadang diikut adat lah kan, sebab yelah family dengan family tak nak anak macam perempuan ni, mak nak kahwin, tak adalah kan. So tu macam betul lah, kau betul-betul suka ke dengan dia ni? Mak tengok tadi kau punya bakal tunang macam okey je. Kalau okey, dia betul-betul sayang kau, boleh lah. Lepas tu perempuan tu kata okey, baru dia boleh bagi jawapan lah. Baru bagi jawapan dekat pihak lelaki, kata ya anak saya setuju. Dan time tu barulah merisik itu akan jadi ke fasa yang seterusnya, iaitu fasa bertunang. Dan time tu korang tak payahlah memaksa, okay? Macam kadang-kadang ada pihak lelaki ni memaksa. Lepas tu ada gak family macam kau kena kahwin, dia tak suka tapi macam kau kena kahwin dengan dia ni sebab ni orang kaya ni, susah nak dapat ni, kau jangan. Lepas tu perempuan tu macam tak nak tak nak kahwin dengan dia kan. Macam tu sebenarnya tak boleh nak ugut atau nak paksa. Jadi bila dah beberapa hari lah kan, macam perempuan tu pun dah bagi kata putus tanpa dia paksa oleh siapa-siapa. Okay, time tu bolehlah pihak perempuan ni, mak ayah dia bincang dengan ni, cakap macam syarat kahwin, hantaran, masa bertunang kita nak buat apa, dekat mana. So benda-benda tu semua, jamuan makan, siapa yang tanggung, benda-benda tu semua sangat penting. Jadi korang macam biasalah, korang kena bersiap sedia. Jadi kalau korang tahu seterusnya merisik ni mesti akan bagi cincin tanda. Okay, cincin apa? Cincin belah rotan. Okay, belah rotan tu macam mana? Dia cincin yang kosong lah, macam putih punya. Okay, ni cincin belah rotan, macam ni. So benda ni masa merisik tu, pihak laki akan bawa sebentuk cincin. Okay, dan dia akan bawa buah tangan sikit lah.
Tak adalah macam hantaran. Dia macam bawa tangan lah, makanan ke apa ke bawa kat situ. Jadi tak adalah rasa kekok. Macam kita datang rumah orang, kita bawalah bawa tangan apa-apa. Macam itulah juga masa tempoh merisik ni. Sebab kita tak ada nak buat makan-makan ke apa. Okay. Dan kalau korang tahu, lepas merisik tu pun macam dia kan tahu family nak datang. Jadi lepas dah borak-borak apa semua tu, bolehlah jemput makan. Bolehlah kita nak masak-masak sikit, bagi diorang makan. Macam itulah. Pihak lelaki pun diorang bawa lah buat tangan sikit. Apa-apalah, apa-apa benda yang diorang nak bawa. Kalau korang tahu merisik, bila mana perempuan tu dah ambil, okay, kiranya dia dah bersetuju lah untuk ni, dan tak payah pulangkan lagi lah cincin tu. Sebab dia dah bersetuju untuk kahwin dengan lelaki tu. Okay, nak bertunang dengan lelaki tu, nak kahwin dengan lelaki tu. Jadi masa serah cincin ni, bukan lelaki yang bagi kat perempuan tu tapi mak ayah dia ke, ataupun pakcik saudara dia ke, mak saudara ke bagi. Okay, hulurkan cincin tu. Tapi perempuan tak pakai lagi tak pakai. Bila dah habis je masa upacara tu, masa habis je merisik tu, diorang dah balik, baru tanya kau ni tak setuju ke tak? Setuju. Dia ambil, dia pakai lah. Jadi bila orang tanya, macam orang nampak pakai cincin, maksudnya orang pun macam tak berani dekat lah dengan perempuan tu. Sebab dia tahu perempuan tu dah ada orang punya. Bila dah settle mengenai merisik apa semua, macam diorang akan adakan perjumpaan lah. Tapi kebiasaannya macam sekarang tak adalah nak berjumpa ke apa, just contact kan, WhatsApp macam diorang ni dah setuju bila kita nak buat majlis tunang apa semua ni. Time tu diorang bolehlah contact. Lepas tu diorang kiranya kalau perempuan tu dah terima cincin, maksudnya kat sini perempuan tu haram, okay, untuk dia terima mana-mana lelaki datang untuk merisik dia apa semua adalah haram dan tak boleh. Okay, ulangi, tak boleh. Dan time tu sebab korang dah kena start mula fasa untuk bertunang, dan korang kena cepat-cepat untuk kahwin lah. Sebab tunang ni macam-macam dugaan. Macam-macam dugaan yang macam syaitan tu boleh buat macam-macam lah supaya kita putus tunang ke, macam-macam lah, nampak orang curang ke. Dan lelaki ni pun, korang tak boleh saja-saja nak putuskan tunang tu tanpa sebab yang munasabah. Benda yang munasabah, yang tak munasabah ke, kena bincang dengan family tu kata okey, family kata okey. Macam kalau betul dah tak boleh nak selamatkan tunang tu, barulah boleh. Tak adalah macam gaduh putus tunang. So benda tu macam tak elok lah. Okay, apa-apa semua sebab korang nakkan orang tu secara baik. Kalau korang nak pulang pun kenalah secara baik. Ni tak masa suka beria. Beria buat adat ni apa semua. Tiba-tiba betul-betul tak suka ni, benci, terus tak nak. Terus buat endah tak endah je. Family nak cakap apa ke macam lantak lah, peduli apa. So benda-benda tu semua tak boleh lah kan. Sebab kita adat, ada adab. Dan dalam masyarakat, tak kisahlah even dalam Islam pun, benda ni sangat dititik beratkan. Okay, dan pihak lelaki, kalau contoh korang tak diterima, korang kenalah terima dengan lapang dada. Okay, korang tak boleh nak rasa dendam-dendam. Sebab korang kena fikir mungkin itu bukan jodoh korang. So, sampai di situ sajalah video peruntuk kali ni. Putri harap video ni bermanfaat untuk korang yang macam, yelah, macam kita bila kita nak kahwin ke, nak segala benda lah. Sekarang semua dekat ujung jari je, dekat Google. Okay, tapi Putri just cakap ni secara lisan supaya korang lebih mudah untuk faham. Okay, sebab korang supaya korang tahulah fasa-fasa tu macam mana. Sebab ada orang yang confuse masa Putri, masa dulu-dulu, masa mula nak bertunang, nak menisik tu pun pening. Macam tak faham, ni macam mana? Bukan sama je ke? Sebenarnya lain. Tapi macam zaman sekarang, kita just buat benda tu macam kita nak mudahkan benda tu, nak cepatkan benda tu kan. Ada juga, tapi pada yang sama kita dah moden. Ada teknologi, ada nak call, nak WhatsApp, nak apa, nak bagi tahu semua dekat ujung jari. Macam dulu diorang tak ada benda-benda ni semua. Sebab tu diorang kena ada tempoh-tempoh dia nak kena merisik, nak kena ni, sebab diorang tak ada handphone untuk kontak. So inilah serba sedikit mengenai merisik. Okay, nanti kalau ada apa-apa video, Putri akan buat video lain, iaitu di mana mengenai bertunang pula. Macam so korang sampai tu saja video untuk kali ni. Korang jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, nanti apa-apa Putri akan update kat korang and bagi tahu. Okay, bye and assalamualaikum.